Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini bersama-sama lagi dengan saya, Dr. Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Okey. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum dirujuk dengan hospital kerajaan atau swasta untuk rawatan lanjut kesuburan lah. Okey. Jadi hari ini kita nak cerita pasal kolesterol. Kolesterol. Hari ini cerita pasal kolesterol. Kolesterol ni adalah komponen yang penting dalam badan. Kita perlukan kolesterol di dalam badan untuk fungsi-fungsi hormon, untuk fungsi-fungsi sel badan kita. Sebab kolesterol ni dia adalah salah satu bahan binaan lah, bahan binaan. Sebab dia lipid kan, kolesterol ni dia lipid, dia lemak, lapisan lemak yang diperlukan untuk sel, yang diperlukan untuk hormon, yang diperlukan untuk kulit, untuk badan. Di mana kolesterol ni dia boleh dihasilkan endogenous daripada kita punya hati dan exogenous daripada luar yang bila kita makan tu. Kolesterol yang kita dapat adalah melalui pemakanan dan ada juga kolesterol yang dihasilkan daripada hati. Cuma masalahnya kolesterol ni yang banyak datang dari pemakanan kita ni, kadang-kadang bila terlampau tinggi dia boleh mendatangkan mudarat. Sebenarnya sama juga dengan gula. Gula dia ada tahap yang normal, yang mana badan kita perlukan. Sekiranya dia terlampau tinggi, dia boleh memberi masalah kepada kita punya kesihatan. Sama juga dengan kolesterol. Kolesterol ni dia perlu di dalam badan kita, tapi dalam julat yang sedikit. Sekiranya dia berlebihan, dia boleh mendatangkan mudarat. Begitu kolesterol. Jadi hari ini kita nak cerita pasal kolesterol yang macam mana dia boleh mendatangkan mudarat kepada kita punya jantung dan kita punya otak. Sebab kolesterol yang terlampau tinggi boleh menyebabkan dia dimendakkan di dalam kita punya salur darah. Okey. Macam mana kolesterol ni boleh menyebabkan penyumbatan. Saluran darah. Kalau kolesterol tu terlampau tinggi, kalau kolesterol terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan penyumbatan saluran darah. Okey. Sebelum kita cerita macam mana dia sumbat tu, kita kena tahu dari mana asalnya kolesterol yang tinggi ni. Ada dua kategori. Kolesterol ni dia datang daripada lemak. Lemak yang kita makan. Lemak yang kita makan ni ada dua jenis lah yang paling mudah lah kita cerita. Iaitu lemak yang tepu dan lemak yang tak tepu. Lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu ni maksudnya kita cakap lemak yang mana berasal daripada haiwan. Saturated fat dia orang bilang. Haiwan ni contoh macam lembu, daripada lemak daging, kerbau, ayam, daripada kambing, daripada pork. Yang ini sebenarnya lemak tepu. Lemak tepu. Dan lemak tak tepu ni daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu polyunsaturated, dia unsaturated fat. Yang ni saturated fat, dia unsaturated fat. Jadi unsaturated fat ni daripada haiwan, daripada tumbuhan ni adalah lebih baik daripada haiwan punya. Itu secara general yang mana dia tak bagus sebab yang tepu ni boleh menyebabkan kita punya kolesterol dalam badan tu meningkat. Okay. Jadi kolesterol yang di dalam badan pula, bila dia masuk ke dalam badan yang tepu ni dan yang tak tepu ni, kalau kata terlampau tinggi, badan kita boleh menghasilkan, kita cakap, ada pernah dengar kolesterol baik dengan kolesterol jahat tu kan? Daripada sinilah dia dihasilkan. Daripada sini barulah terhasil kolesterol dalam badan kita, sama ada kolesterol baik atau kolesterol tak baik. Kolesterol baik ni kita perlu tinggi di dalam badan.
Kolesterol tak baik ni sebenarnya kita tak perlu dia tinggi, sebab kita nak perlu dia rendah. Tetapi apabila kita punya badan terlalu banyak makan kolesterol, terlalu banyak makan lemak ni, kolesterol tak baik ni dia boleh meningkat dengan cepat, dengan tinggi. Jadi bila kolesterol tak baik ni terlalu banyak, maksudnya non HDL lah. Yang ni kita kalau panggil ada HDL, non HDL kolesterol. LDL, triglyceride, itu adalah semua adalah kolesterol tak baik. Kolesterol yang tidak baik ni bila dia berada di dalam darah, dia bersirkulat di dalam darah, dia boleh kita cakap mendak di dalam kita punya salur darah. Contoh, ini kita punya salur darah. Okey. Salur darah ni bila kolesterol terlampau banyak, tengok kolesterol yang warna hijau lah kan. Contoh ini kolesterol kan, yang kolesterol yang tak baik. Salur darah kita ni dia sangat sensitif. Especially kalau katakan orang tu merokok. Sebab tu kalau katakan orang tu merokok, salur darah yang sebelah dalam ni dia mudah luka. Bila mudah luka, kolesterol ni, contoh dia luka dekat sini kan. Kolesterol tu dia akan pergi ke sini dan dia akan mendap. Dia akan mendap. Dan ada beberapa perkara berlaku lah di sini. Kita punya badan akan menghasilkan banyak, kita cakap inflammatory cells, sel-sel yang menyebabkan keradangan, yang mana bila dia semakin banyak, dia akan mengecilkan kita punya saluran darah tu. Contoh darah tu mengalir begini kan, dia punya saluran dia sudah mengecil. Begini. Bila salur darah mengecil, oksigen tidak dapat dihantar melalui salur darah ni ke tempat yang selepas daripada, kita cakap yang ni ialah atherosclerosis. Iaitu mendapan daripada kita punya kolesterol ni, dia sempit kan. Dan di sini boleh menyebabkan hypoxia, iaitu oksigen yang berkurangan. Jadi bila oksigen tu berkurang di kawasan selepas daripada yang ada atherosclerotic lesion ni, dia boleh kurang oksigen dan dia boleh mati. Itu yang dia punya cara bagaimana kolesterol tu boleh menyebabkan heart attack ataupun boleh menyebabkan stroke. Di dalam heart attack, kalau contoh kita punya jantung begini kan, ini kita punya jantung lah. Kita punya jantung. Jantung tu ada kita punya salur darah. Jantung tu sendiri ada salur darah yang supply dia punya, ada yang supply dia punya darah. Sebab jantung, kita punya jantung ni dia adalah sejenis otot. Otot ni yang mengepam ni, dia perlukan kita cakap supply darah yang bagus melalui salur darah yang berada di luar jantung kita. Di luar jantung kita ni ada salur darah. Okey. Dia namanya salur darah tu kita panggil arteri koronari. Arteri koronari ni dia mengsupply boleh lah kan, mengsupply darah yang ada oksigen ke seluruh bahagian jantung kita, sebab dia sejenis otot. Tetapi apabila atherosclerosis berlaku pada arteri itu, pada dinding arteri koronari itu, dia boleh menyumbat. Bila menyumbat, contoh dekat sini dia tersumbat, saluran arteri koronari tersumbat disebabkan oleh atherosclerosis daripada kita punya kolesterol yang tinggi ni. Bahagian sebelah daripada, di hujung daripada ni, kita cakap atherosclerosis ni, dia akan boleh mati. Bila dia mati, dia akan jadi heart attack lah, iskemia. Mula-mula dia mungkin tak terus mati, dia jadi kurang oksigen. Bila kurang oksigen, dia jadi iskemia. Iskemia ni maksudnya contoh waktu dia berada di rumah, dia duduk baca, seorang lelaki tu yang ada hyperkolesterolemia, kolesterol dia tinggi,
Mungkin kalau di rumah dia punya salur darah dia, arteri koroner dia sempit, tapi dia tak buat aktiviti yang kuat. Contoh dia baca surat khabar dan tengok TV. Jadi dia tak rasa sakit. Tetapi sekiranya dia buat aktiviti yang lasak, contoh dia berjalan atau dia start berlari ataupun dia start exercise, main badminton, bila darah jantung tu perlukan darah dengan kuantiti yang tinggi untuk dapatkan oksigen yang tinggi, dia boleh kita cakap jadi iskemia, dia boleh kurang oksigen sebab dia punya supply tu terganggu akibat tersumbat. Jadi darah yang ada oksigen tu tak dapat diberikan dengan efektif ke sebelah hujung daripada arteriosklerosis tu. Jadi ini menyebabkan heart attack. Hampir 99% mereka yang ada kolesterol tinggi ni tidak ada symptoms. Diorang hanya boleh datang dengan symptoms bila dia dah nak kena ada heart attack ataupun nak kena ada stroke. Ini jantung, ini otak. Kalau otak dia kena jadi stroke. Di otak pun sama juga. Bila kita punya otak tu, saluran darah di otak tu ada arteriosklerosis, pemendapan kolesterol di pada dinding tu menyebabkan penyempitan salur darah yang menghantar oksigen ke otak. Jadi bila sampai satu tahap dia punya penyempitan tu terlampau sempit sampai 100% tersumbat, maka akan berlaku kita cakap stroke lah. Kita punya otak tu kurang oksigen, dan dia punya bila stroke, sel-sel otak di situ mati dan menyebabkan selalunya dia mati sebelah iaitu hemiparesis, sebelah mati, angin ahmar lah, begitu. Okay, thank you very much for staying with me. Kalau ada apa-apa yang you nak tanya ke nak tahu lebih lanjut, boleh letak je dekat bawah tu, nanti saya akan share. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.